والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita bermula ayat 18 sehingga 21. Cerita kita pada kali ini setelah berlakunya insiden yang tidak diingini dalam siri yang lepas, iaitu insiden Nabi Musa tersalah menumbuk seorang Kipti, sebagaimana dalam ayat 15, bila kawan tu minta tolong, fastaghathahu allazi min syi'atihi, Bani Israeli minta tolong Nabi Musa lawan dengan orang Kipti. Apa jadi? Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa tumbuk, mati kawan tu. Apabila berlakunya peristiwa insiden yang tersebut, Nabi Musa menyesal. Kemudian dia pun menunggu-nunggu apakah yang akan dilakukan oleh Fir'aun, polis Fir'aun terhadap Musa. Dan hari yang berikutnya ni, yang kedua ni, apa jadi kepada si Israeli yang berkelahi dengan orang, yang menyebabkan Nabi Musa terperangkap dengan permainan kawan tu sehingga tertumbuknya Qibti. Takdir Allah SWT, sekali tumbuk kawan tu mati. Baik para pelajar sekalian, kita tengok kepada ayat kita, kemudian kita pergi kepada kisah dan juga pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 827 ayat 18. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Tengok pada ayat kita. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Dan kemudian daripada itu, apabila selesai daripada isu yang berlaku,
mati dah kawan tu, Allah SWT tidak cerita kepada kita apakah tindakan yang dibuat oleh Musa terhadap mangsa ataupun mayat Qibti. Cuma disebut dalam kitab tafsir. Saya kata wallahu alam, kita pun tidak semak dari sudut sanak-sanaknya. Cuma katanya Musa dengan kawan dia tadi timbus, gali lubang, masuk dalam tu, masuk dalam kubur lah, tanah si Qibti yang sudah mati tu. Tengok ayat. Fa'asbah, lepas pada itu Musa pun tak berani lah, mungkin tak balik rumah dari malam tu. Entah tidur di mana, tidak ada riwayat tidur di mana. Fa'asbaha Musa fil madinati, maka kemudian daripada itu tinggallah ia di bandar Mesir, ai fil madinati allati qutila fiha al-Qibti. Dia masih tinggal di situ. Mana nak balik ke istana tak berani dah. Takut maklumat sudah sampai kepada Fir'aun. Dalam keadaan takut an yu'khaza bi jinayatihi, dia takutlah orang akan ambil tindakan ke atas jenayah pembunuhan yang berlaku itu. Yataraqab ay yantaziru ma yatahaddatsu bihi an-nas bi sya'nihi. Dia duduk dengar orang cakap apa tentang dia. Cari orang panggil duduk siasat. Apa jadi? Tengok ni dalam nota dia kata dia duduk di bandar tempat berlakunya pembunuhan Qibti dalam keadaan cemas sambil mendengar berita mengenainya. Nota 1305, yakni berita tindak balas pihak polis Fir'aun disebabkan perbuatan itu. Jadi Nabi Musa duduk perhati, tengok apa akan jadi ni. Allahu Akbar. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala anna Musa asbaha bi madinati Misra khaifan. Ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita Musa dalam keadaan takut. Takut ayah dia Fir'aun tahu apa yang dia lakukan ini. Maka makin jelaslah siapa status Musa sebenarnya. Fir'aun pun pening-pening juga. Musa ni malulah ambil jumpa dalam air, buat balik ke istana. Tiba-tiba bila berlaku perbalahan, balah pula dengan dua kabilah yang bermusuhan, Bani Israeli dengan Qibti. Jadi nampak sangat dia punya resist berlaku. Nampak main kabilah ni. Ia tarakab ayyan tazir akhbar. Tengok dengar apa orang cakap, apa orang bincang tentang dia, apa mereka nak buat apa kepada tindakan apa yang akan diambil ke atas dia. Ini kali pertama berlaku. Dia bukannya budak nakal, budak yang buat jenayah yang sudah ada pengalaman. Ini kali pertama. Kita boleh nak bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan bagaimana paniknya suasana Nabi Musa pada saat itu. Kita yang salah sikit ni pun kita rasa macam-macam dah. Tak lain nak tidur, tak lalu makan. Ini pembunuhan, perbuatan jenayah yang tak pernah dibuat. Orang baik terjebak dengan benda macam ni. Mana kita boleh bayangkanlah suasana keadaan Nabi Musa pada saat itu. Baik, itu kata para ulama tafsir tentang masalah ia tarakab. Hidup menanti-nanti, inta-inta dengan orang cakap apa. Sambil-sambil itu duduk berjalan lagi dia. Jalan, pergi mari. Orang Kelantan kata lillah mari. Lillah maknanya pergi mari lah, terumak ambing, tak tahu apa nak buat. Masya Allah. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. Maka tiba-tiba orang Israeli yang meminta pertolongan kepadanya semalam. Budak tu memang budak nakal, budak suka kelahi orang. Dia tengok Musa,
dia panggil Musa, yastasrihu, meminta pertolongan Musa lagi. Musa, mari. Sudah. Bila Musa tengok, dia ni pula, kalau bahasa orang Malaysia ni, mamak ni lagi, kan, bahasa pok kita lah. Tadi pagi, jadi mamak ni orang kita. Musa tak main mamak gitu. Dia kata dia ni lagi. Musa marah lah. Musa mula orang panggil menunjukkan kemarahan dia. Qala Musa lil Israili, Nabi Musa pun katalah kepada Israili yang panggil dia. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau ini laghawiyyun, orang yang nyata sesaknya. Masa budak dakamu ni kelahi pula hari ni Yani dia panggil ghawiyun, la ghawiyun, al-ghawayah bermakna kathirul mukhasamah wal munaza'a liman la tutiqu daf'a syarrih. Dia kata la ghawiyun, al-ghawayah ni mana orang yang banyak berkelahi dengan orang. Orang yang banyak berkelahi, orang yang suka berbantah. Orang Kelantan kata orang berhibal lah. Orang berhibal lah maknanya suka berkelahi. Mu ni bahasa je ni. Nak jebakkan aku pula hari ni ni. Jadi kita panggil lagawi tu, mana orang yang itulah perangai dia tu. Bahasa Kelantan kata kedebek kan. Mu ni bahasa je ni. Ghawiyun tadilah makna dia nya kasirul mukhasamah wal munaza'ah, banyak berkelahi. Baru tahu kau ni. Dia tengok dia kata apa? Kata di para ulama tafsir, ini kata-kata Musa kepada siapa? Kepada Israili. Baik. Tuan-tuan nampak? Tengok di nas Quran. La ghawiyun kan. La tu lain. Annaka la ghawiyun tu nak. Cuma kita kadang-kadang bila kita gurau-gurau dengan kawan-kawan yang belajar bahasa Arab ni, kan? Biasanya kalau orang belajar bahasa dia panggil lughawiyun. La bagi depan, lughawiyun. Maknanya orang yang mengaji bahasa. Tapi kalau orang belajar bahasa, dia cakap salah dengan bahasa Arab, kita kata annaka laghawiyun. Bukan lughawi. Lughawi itu yang betulnya laghawiyun. Ni bahasa jenis tak tahu apa. Marahlah kawan-kawan kita mengaji bahasa ni. Apa ni kata aku macam ni kan. Baiklah. Baik, bila berlaku macam ni, Musa marah. Musa ni dia pun garang juga orang, bengkel juga orang ya. Tengok ni. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma, maka tatkala ia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua. Mari pula dari kawan ni istansarahu yastasrihu, Musa pun nak gitu. Sekali lagi pula dia semalam tak habis lagi, tambah pula hari ni pula. Allahu Akbar. Jadi musuh bagi dua mereka, yakni bagi Musa dengan rakan yang minta tolong dia tu. Sebab Nabi Musa memihak kepada Bani Israel. Itu jadi macam ni. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, semalam kita dah bincang peristiwa ni berlaku belum dia jadi Nabi lagi ni. Dia pun tersalah malam. Hari ni dia tak buat dah. Falamma arada Musa an ya'khudhal qibti, Nabi Musa tatkala Nabi Musa bersedia untuk menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua. Siapa dia? Kibti lain pula. Kibti semalam dah mati. Qala ya Musa, berkatalah orang itu, wahai Musa. Tengok dia kata apa? Aturidu an
bagaimana engkau telah membunuh satu jiwa semalam. Bunuh aku. Para pelajar, dalam sudut ilmu tadabbur tidak mudah kita lalu begitu saja, sebab dia ada perbincangan. Qala ya Musa. Jadi apabila Musa marah dua-dua sekali ni. Tengok dalam tafsir kata falamma arada Musa, bila Nabi Musa nak ambil pula tindakan kepada Qibti yang baru ni, dan sekaligus dia juga marah kepada Israeli sebab duk berkelahi dalam bandar ni, tak ada kerja, semalam mati, hari ni sambung pula. Dia kata pada Israeli bi'unfin wa syiddatin wa yadribahu. Jadi dia pun telak mata kau Qibti ke Israeli yang minta tolong dia nakal tadi, yang jahat tu, nak kelahi dengan orang. Baik, para pelajar, kalau ada catatan tulis. Qala lahu, qala ya Musa, siapa yang bercakap? Ya Musa, mu nak bunuh aku? Qibti itu ke Israeli? Ini dibincang oleh para ulama tafsir. Saya terpaksa kena berhenti di sini nak tengok bagaimana orang panggil analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir. Tuan-tuan tanda. Pendapat yang pertama kata al-qail huwal Israeli. Yang kata Musa, mu nak bunuh pula ni, nak bunuh aku sebagaimana bunuh semalam. Ini kata-kata daripada kawan dia yang jahat tu, Israeli yang suka berkelahi tu. Siapa kata ini? Ini pandangan daripada salaf, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Jurayj dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ni kata ini kata-kata Israeli. Qala Ibnu Jauzi setelah mengumpul kata-kata ulama salaf dalam bab ini, qala hadza qaulul Israeli min ghairi khilafin alimna bainal mufassir. Ini kata-kata Israeli. Pasal mana pula dia minta tolong, tiba-tiba dia pula kata Musa jangan bunuh aku. Kenapa timbul macam ni? Tengok. Lamma ra'al Israeli ghadaba Musa alaih. Bila Israeli tengok Musa, tengok dia jeling dia lain macam, Musa kata innaka laghawiyyun mubin. Mu ni pasal jenis jahat. Semalam kelahi, hari ni kelahi pula dia. Wa ra'ahu qad hamma an yabtisa bil fir'auni. Dia tengok Nabi Musa pegang kepala tangan pula. Jadi dia tahu Musa nak tanya dia ke nak tanya Fir'aun. Dia pun mula takut. Yelah, orang jahat macam ni lah perangai dia. Qala ya Musa aturid an tuqtani. Mu nak bunuh aku Musa macam bunuh semalam? Maka kata di ulama tafsir, jumhur kata di Syaukani dibuat analisa, qala jumhurul mufassirin, ramai ulama tafsir kata orang tak tahu semalam, kes yang berlaku semalam, Musa yang bunuh Qibti tu. Ingatkan yang bunuh dia budak tu, sebab dia kelahi dua tu. Musa lalu ya bagi sebiji mati. Maka dengan sebab Israeli kata pada Musa hari ni, orang dengar, pembunuh semalam bukan dia ni. Hok ni hok kedai ni hari nak. Ni orang apa sedap dia kagah ni. Dia ni rupanya barulah pecah rahsia. Pecah rahsia allazi qatala al-Qibti. Orang ni, siapa yang buka rahsia? Israeli yang minta tolong Musa hari ni pula. Rupanya semalam orang tak tahu. Musa kalau tahu semalam, orang tak tahu cerita, dia balik tidur rumah, dia ingat orang sudah tahu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, waqila, tulis qaf 2. Pandangan yang kedua, al-qail, orang yang bercakap ini, yang bertabik dengan Nabi Musa ni, iaitu Qibti. Qibti bila dia tengok Musa nak celak mata ke dia kata, Musa, mu nak bunuh aku pula semalam kau bunuh orang. Pandangan yang kedua ini istazhara al-adahu ar-Razi wa Syaukani lain ulama. Syaukani kata hadza huwa zahir. Yang zahirnya daripada siyaqil ayat bahawa Qibti sudah tahu Musa yang bunuh geng dia.
Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tanpa fasl, bila faslin, Allah kata apa? Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa. Bila Nabi Musa cuba nak tumbuk orang yang musuh kepada dua-duanya, iaitulah Qibti itu, qala, mana Qibti yang berkata, Musa, mau nak bunuh aku juga, semalam kau bunuh orang. Maka ini menunjukkan bahawa cerita pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa tumbuk mati orang semalam sudah pun tersebar maklumat berita. Cuma masa tu tak ada WhatsApp, yang menyebabkan Nabi Musa tak nak kesan apa yang berlaku. Kalau zaman kita tahu dah, itulah dah gambar dia pun keluar dekat Facebook. Ni pembunuh yang dikendaki oleh polis. Kan biasanya polis bila keluar kenyataan yang akan tunjuk gambar laki-laki yang dijejaki oleh polis kerana melakukan jenayah pembunuhan semalam. Baiklah, dia kata apa kepada Musa? Ini kita letak pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua yang mengatakan Qibti, dan nampaknya dari segi munasabah pun yang kedua ni kan, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Musa, mu nak bunuh aku sebagaimana engkau bunuh orang semalam? Sebenarnya engkau hanyalah hendak menjadi seorang yang kejam di muka bumi ini. Hari-hari nak bunuh orang ni apa ni? Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan tidaklah engkau hendak menjadi seorang pendamai. Maka kata di ulama tafsir kata-kata ini sesuai dengan Qibti, sebab la yaliqu sudurin illa min kafir. Jadi orang kafir sesuai kata gitu ke Musa. Illa antakuna jabaran. Mu nak jadi orang sombong Musa. Mu nak jadi orang sombong ya Musa nak bunuh orang pula hari ni. Sepatutnya engkau jadi muslihin. Muslihin itu mana pendamai. Bila tengok dua orang ni berkelahi, dia ni duk balah dengan aku, sepatut awak damaikan, muskan. Kenapa nak berkelahi ni? Yang semalam tu katanya yang kena bunuh tu chef tu kan masak. Wallahualam, kita kata tak ada riwayatnya jelas lah. Allahu Akbar. Apa cerita? Sepatutnya kau jadi pendamai Musa minal muslihin, mendamaikan keadaan ini. Bila orang tu nak kelahi, mu nasihat dia jangan buat. Tapi engkau pula pergi nak tumbuk orang pula ni. Wallahualam. Tamaklah ahli tafsir cakap kita ni kalau disebut dalam tafsir pada setakat yang anda baca direct gini, kita tak nampak Israeli, kita nampak Qibti yang takut. Sebab berita tu sudah tersebar. Buktinya Nabi Musa masih berada di tempat itu, di negeri itu. Dia tak lagi balik. Dia tak lagi balik. Dia pun mikir apa jadi. Baiklah, maklumat tentang pembunuhan telah sampai ke bos, sampai ke Firaun dah. Firaun sudah bincang apa tindakan yang kita nak buat kepada Musa. Tiba-tiba inilah kata orang, dalam mana-mana kumpulan mesti ada orang yang bersimpati. Tengok ayat 20. Wa jaa
kita lah. Tak kira lah ambil daripada Israeliat ke mana. Hizqil bin Sabur ibnu Ammi Fir'aun, sepupu Fir'aun. Dalam Quran Tuhan kata mukmin ali Fir'aun, orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia dengar dalam istana Fir'aun dah bercakap, kita akan tangkap Musa hari ni. Kita tangkap Musa hari ni, cepat. Jadi si mukmin ini bila dia dengar keputusan begitu, dia pun dia cari, Pak. Dia dengar kat mana Musa? Duduk dekat dalam maklumat semalam dia kata Ainus Syams. Dia pun berlari pergi cepat-cepat. Sebab apa dia kata Aqsal Madinah, dari hujung bandar? Kata ulama tafsir, biasanya pemerintah, penguasa ni dia tak buat istana dia dalam tengah-tengah bandar sebab payah nak lari. Dia buat Aqsal Madinah di pinggir bandar, istana dia di luar bandar. Sebab apa? Fa inna adatal muluk, biasanya raja-raja zaman dulu dia akan duduk di pinggir bandar, tepi bandar. Tapi atrafil mudun, apabila berlaku demonstrasi ke, berlaku rampasan kuasa ke, berlaku apa, cepat dia mudah nak lari. Dia kena nak lari, nak lari. Allahu Akbar. Jadi sebab apa? Allah Ta'ala gambarkan Yas'a berlari cepat sebelum datangnya polis tangkap Musa. Dia ni kawannya lari sebab dia orang beriman. Dia nak beriman, nak menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Disitulah kata orang, dalam mana-mana kumpulan pun akan ada yang pro kontra. Sebab tu kita tak pelik hari ni, kan? Orang tengah ada mesyuarat tertutup, majlis tertinggi, contohnya kita kata majlis khas, majlis syura khas. Kejap ayah keluar ada video, keluar rakaman suara, keluar ni, tak kata apa. Dalam keluarga, dalam rumah Fir'aun tengah mesyuarat, sudah ada ahli mukminin Fir'aun lari beritahu Musa, ya Musa. Dia jalan-jalan jumpa dengan Musa. Tak kata Allah SWT nak selamatkan Musa, jumpa dengan Musa. Qala ya Musa, Musa. Dia kenal lah Musa, dia pun hidup dalam istana juga, keluarga dia. Innal mala'a ya'tamiruna bik, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun, boleh-boleh dia sedang mengadakan pakatan terhadapmu. Ya'tamirun bermakna mengeluarkan arahan. Ya'muru ba'dhum ba'd, sudah keluar arahan, sudah keluar waran, tangkap Musa, tangkap. Untuk apa? Liyaqtulu, mereka nak membunuh Musa. Sudah gazet, sudah keluar waran, arahan, bunuh Musa. Nasihat aku, fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, tak ada jalan lain dah. Oleh itu pergi kamu dari sini, keluar dari Mesir segera. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Jangan teragak-agak, jangan terumbang-ambing, keluar segera. Sudah. Mana keputusan adalah ni? Ya'tamiruna bika liyaqtul ayatasyawaruna fi qatlika wa yata'amaruna bisabika. Mereka telah buat perancangan nak tangkapmu dan akan dibunuh. Ini maklumat yang aku dapat. Dan aku ni penasihat yang mana Musa pun kenal lah watak dia ni, bukan penipu. Duduk dalam istana sekali dengan dia juga. Kalau kawan ni nasihat tu, mana Musa percaya. Tak apa, aku buat keputusan pertama, tak payah ambil baju, tak payah apa, keluar terus dari Mesir. Ayat 21, fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qawmil zalimin. Ya Rabb. Maka Musa keluarlah dia dari negeri itu dalam keadaan cemas. Tengok ni tuan-tuan, para pelajar sekalian, walaupun cemas, ay kharaja Musa minal madinati, Nabi Musa keluar daripada bandar itu dalam keadaan takut ditangkap. Yatalaffatu wa yanzur, yataraqqab, di mana yatalaffatu wa yanzur, sambil berjalan sambil tengok.
jalan dah ni. Jalan sepak. Tapi berhenti juga tengok. Kok ada orang kejar pula. Kalau orang kejar dia lari. Kalau tak ada orang, jalan. Allahu Akbar. Nabi Musa ni Nabi, tuan-tuan. Dalam keadaan cemas begini, tidaklah kata duduk membembel tak pasal. La. Nabi Musa berdoa. Qala Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Sambil berdoa, wahai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nabi Musa sambil berjalan, sambil berdoa, Rabbi khalisni min qaumi Fir'aun al-zalimin. Macam mana pula Musa, dia yang tumbuk orang, macam mana pula dia kata daripada kaum yang zalim. Ulama tafsir kata al-zalimin di sini li anfusihim bil kufri. Fir'aun zalim yang pertama sekali. Zalim sebab apa zalim? Sebab dia kufur. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itulah zalim yang paling besar. Tuan-tuan tanda, zalim yang paling besar apa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, zalim yang Fir'aun iradati qatli. Aku tersalah, bukannya bunuh orang dengan sengaja, tapi kenapa dia nak bunuh aku? Maknanya sepatutnya waran keluar, tangkap Musa, bawa ke mahkamah, dibicarakan. Dah, waran telah keluar, bunuh Musa. Maka Nabi Musa kata ini hukuman zalim. Sebab apa? Nak tangkap terus bunuh, sedangkan belum dibicarakan kenapa berlaku sedemikian. Walaupun Fir'aun, maknanya Musa masih lagi menuduh Fir'aun sebagai zalim. Kenapa zalim? Tangkap tanpa bicara. Jadi mana-mana undang-undang yang tangkap orang tanpa bicara terus masuk dalam penjara, maka orang tu dipanggil orang yang zalim. Yang tak zalim, bicara dulu, bagi peluang kawan ni berhujah, menyatakan hujah dia, bukti. Kalau betul-betul bersalah, barulah dijatuhkan hukuman. Ini tidak penjara dulu baru cari salah. Dan ada akta yang zalim yang digunakan oleh setengah-setengah negara yang zalim itu, akta tangkap tanpa bicara. Bila masuk dalam penjara, mereka pula pergi cari hujah supaya kawan ni boleh ditahan tanpa bicara beberapa lamanya dia nak. Kena ingatlah para pelajar sekalian, isu ini sudah berlaku di zaman Fir'aun. Baik, apa jadi? Nabi Musa, selamatkan Musa, berjaya ke Musa melepaskan diri, meloloskan diri daripada kepungan dikejar oleh polis Fir'aun, ataupun Musa tertangkap. Sudah tentu para pelajar, kita sekarang dalam keadaan cemas, nak tahu bagaimana apa yang berlaku pada Musa. Sah? Allah Ta'ala telah jawab dalam ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Musa teruskan perjalanan, kebetulan lorongnya ingat begini, akan tembus ke Madian. Kenapa Tuhan pilih Madian? Ada hikmah yang tersendiri. Macam-macam cerita yang akan berlaku pada Musa. Tuan-tuan, saya nak berhenti di sini dulu, sebab kita ada lagi sesi lain lepas ni. Tapi sebelum kita tamat, saya nak bawa 10 pengajaran, fawaid yang boleh kita kutip dari ayat yang kita bincang ini. Walaupun pendek, tapi pengajaran tu banyak. Baik, adapun ayat 22 kita akan tafsir dalam sidi akan datang. Faedah yang pertama, tuan-tuan tanda, faedah yang pertama, an-namimatu mafsadatul muharramah. Menjadi batu api, melaporkan perkara rahsia ini sebenarnya haram. Perbuatan itu haram. Tetapi ada kalanya diharuskan untuk menyelamatkan seseorang, untuk menyelamatkan seorang. Macam cerita ini. Cerita ja'a rajulun min aqsal Madinah. Laki-laki datang daripada pinggir bandar.
oleh kerana masalah dia besar, iaitulah nak menyelamatkan Musa, bolehlah dia buka rahsia yang berlaku kepada di istana Fir'aun itu untuk menyelamatkan orang yang dijangka akan dilakukan kezaliman. Tapi kalau nak porak-porandakan masyarakat, maka perbuatan ini haram. Dia panggil batu api yang tak masuk syurga orang tu. Kita kena tengoklah juga. Yang kebanyakan yang tular-tular dalam video, dalam suara-suara rakaman mesyuarat itu, kebanyakan itu memang batu api yang haram itu. Sebab apa begitu dah rahsia orang begitu. Yang ni untuk maslahat. Lepas tu dia kata, inni laka minan nasihin, aku hanya bawa nasihat aja Musa. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, untuk masalah orang yang terkenanya boleh dipecahkan rahsia dan tidak dianggap sebagai satu intipan ataupun batu api yang diharamkan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a, berlari cepat. Mukmin ahli Fir'aun ni berlari cepat. Maka kata di para ulama, al-musara'a ila nushi fi dima, kita kena segera ambil tindakan untuk menyelamatkan seorang daripada dibunuh, kan? Wa kadzalikal musara'a, demikian juga kita kena cepat menyelamatkan aqidah ataupun menyelamatkan maklumat daripada terjebak. Macam sekarang ni, isu laki-laki tak kira nama Hezkil ke apa ya, dia ni nak menyelamatkan nyawa Musa yang tersalah membunuh orang. Memang ada salah Musa pun, tapi kezaliman Fir'aun lebih besar daripada itu. Ia nak bunuh Bani Israel daripada kecil lagi, baby yang baru lahir disembelih. Ini Musa baru seorang. Kita kena tengok, jangan pernah kata dia ni nak bela Musa. Dah Musa bunuh orang. Alah, kita kena tengok kezaliman Fir'aun akbar, lebih besar daripada kesalahan yang dibuat oleh Musa. Baik, maka kalau boleh cepat, kita kena selamatkan. Hari ini sama juga dalam masalah agama. Saya duk tengok sekarang ni tular di video-video, ada orang mengaku ajaran makrifat lah, ada orang mengaku dia mimpi akhir zaman lah, mimpi terakhir, macam-macam benda. Sudah sebulan dah video, sudah berapa minggu dah video, seminggu lebih dah. Tetap saya tak jauh tarikh awal dia. Sepatutnya pihak berkuasa segera ambil tindakan. Kita yang dapat maklumat ni pun laporkan segera kepada pihak yang bertanggungjawab, supaya ambil tindakan, supaya benda ni tidak merebak, tidak tersebar cepat. Itu dipanggil al-musara'ah fin nushi, cepat bagi tindakan untuk menyelamatkan keadaan. Dia ni nak selamatkan Musa, lari dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna man qatala an-nufusa bighairi haqqin, siapa dia bunuh orang tanpa hak dengan alasan dia nak menyelamatkan manusia, menyelamatkan bumi ini, Pak, maka ini bohong. Kenapa awak bunuh dia? Dijangka dia ni akan buat benda yang tak baik. Dijangka. Tak boleh tu. Maka kalau betul-betul dia dah nak, ya barulah boleh buat. Tengok di sini. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi. Ni Musa nak jadi orang zalim atas muka bumi ni. Mu tak mau jadi pendamai, ala wajhi taqrir al inkar. Jadi dia macam dia lapu je Musa ni. Sepatutnya kalau mu tahu benda tak baik, mu kena ingkar, jangan buat. Jadi ini bagi tidak ingkar. Macam kita ni juga, kita tahu ada benda tak baik tu, tapi kenapa tidak sekat, kenapa tidak larang? Yang mana menyekat benda-benda yang akan melakukan kerosakan tu kena cepat. Jangan bagi tahu saja, saya tahu. Dah tahu, cepatlah. Kenapa pula nak main lambat-lambat? Mana tindakan tu kena drastik, kena laju. Baik. Jadi bukan semua orang yang mendakwa dia nak menyelamatkan, sebetul ada kalanya dia mufsid, salah guna. Orang panggil ayat provokasi. Kenapa awak pukul dia? Sebab dia jahat. Mana bukti?
sebab dia guna jalan yang khalafat tariq fasalaka tariq aqraba. Jadi dia guna jalan yang shortcut lah, jalan pintas supaya sampai cepat kepada orang tu. Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Rajulun, seorang laki-laki itu. Baik. Ada kata rijalan atau ruhban. Rijalan mana jalan kaki, ruhban naik kenderaan. Yang pentingnya dia guna jalan yang boleh cepat sampai. Yang kelima, fakharaja minha khaifan yatarqab. Nabi Musa berjalan dalam keadaan takut. Ai iza khafa al-insan qatla wa talaf al-iqamah. Bila kita takut satu tempat tu dibinasakan, kita kena keluar. Kharaja, jangan duduk situ sampai mereka dipukul, dibunuh oleh orang lah. Kamu kena menyelamatkan diri sebagaimana Musa kharaja khaifan, keluar dalam keadaan takut. Baik. Jadi di sini dalam ayat kharaja khaifan juga Allah Ta'ala gambarkan apabila bertembung dua kerusakan, maka dia kena ambil yang paling ringan. Sekarang ni Musa antara duduk di Mesir kena bunuh ataupun terpaksa mengembara membawa diri keluar daripada negeri. Jadi yang paling ringan keluar, kalau tidak bunuh. Hukuman mati akan berlaku. Yang keenam, kenapa Nabi Musa berani mengatakan Fir'aun dalam doa dia minal qaumiz zalimin, daripada kaum yang zalim? Sebab mereka itu kafir, musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Yang pertama. Yang keduanya, mereka dah jatuh hukuman Musa akan dibunuh sedangkan belum dibicarakan. Ini juga termasuk dalam kezaliman. Sebab itulah kita ni para pelajar, kalau kita tengok apa-apa yang berlaku kepada orang, kan, jangan mudah-mudah kita nak jatuh hukuman. Kalau baru ditangkap je, belum tentu orang tu bersalah. Selagi tidak dibuktikan, banyak kes di mahkamah, dilepaskan begitu saja. Dua sebab lah kena lepas tu. Yang pertama, kerana memang tak ada kesalahan, cuma tuduhan jahat. Yang kedua, kerana dilepaskan kerana juga berlaku kerana orang kita terpaksa dilepaskan. Na'udzubillah min ghadabillah. Yang ketujuh, yang kelapan, yang tujuh lah. Yang ketujuh, tengok dalam ayat ini Allah bezakan di antara dua cara. Tengok ayat 18. Allah Ta'ala sebut alladhi istansarahu bil amsi yastasrifu. Semalam istansaru, dia minta tolong Musa semalam. Tapi hari ni kenapa Tuhan gambar yastasrifu, dia bertempik panggil. Istisraf mana al-mubalagh. Musa cepat. Semalam dia tak tahu lagi Musa ni berani tak berani nak lawan kau ni. Tapi semalam tu dah terbukti, tumbukan Musa ni tumbukan yang kuat. Maka hari ni dia panggil dengan penuh confident, Musa. Itu dia panggil. Tengok ayat ni, allazi istansar. Semalam dia minta tolong, ya Musa, boleh bantu aku, dia ni jahat ni. Musa coba bagi. Tapi hari ni dia confident. Sebab tu dia kata yastasrif, panggil Musa dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Sebab apa? Allah dalam Quran kata, dalam tafsir kata litafannun, menunjukkan satu cara panggilan tu mengikut dua keadaan. Allahu Akbar. Teliti dalam Quran, tuan-tuan, jangan ada main-main. Baik. Yang ke-8, tuan-tuan saya ringkas. Wasafa asy-syarir bi annahu ghawi. Nabi Musa mensifatkan orang yang jahat tu dengan innaka la tu. Sebab ghawiyun, ilmu ni bahasa dia ni jahat lah. Ghawiyun ay khaibun mubin. Ghawiyun. Tengok dah. Innaka la ghawiyun, mana mu ni bahasa dia ni jahat. Tapi dia kata ke Musa antakuna jabbaran. Sebab jabbar ni sangat ganas. Tu beza. La ghawiyun maknanya tak baik. Tapi jabbar tu lebih kedebel lagi. Sebab apa? Kata di ulama Ikrimah dan Syabi kata la yakunul insan, manusia ni tak jadi jabbar, tak jadi orang yang zalim, orang yang ganas, hatta yaqtula nafsaini bighairi haqq. Bila dia bunuh dua orang tanpa hak, maka orang itu sudah digelar
Musa pun tersalah masa tu. Dia tumbuh, kalau dia tahu mati, dia tak buat. Bahaya. Tapi kalau dia buat lagi kali yang kedua, 2 orang dia matikan, maka orang ni layak dikelar dengan nama Jabbar. Kalau setakat seorang, Ghawiyun. Ni bahasa Al-Quran ni dalam, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, inna antakuna jabbaran. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Yang ke-9, innal iman rabitatun wathiqatun bainal mu'minin. Iman itu adalah merupakan ikatan yang paling kukuh, paling mantap di antara 2 orang mukmin. Tengok, mukmin ahli Firaun, dia tahu risiko dia besar. Kalau Firaun tahu, mungkin dia kena salib, kena palang dia punya. Bukan sakat potong kepala, mungkin kena salib lagi. Tapi oleh kerana dia ni beriman, dia sayang kepada Musa juga sebagai ketua orang mukmin, maka dia datang cepat-cepat lari untuk menyelamatkan. Jadi kita kena belajar di sini, para pelajar sekalian, kita kena belajar bahawa orang mukmin sama orang mukmin kena ada rabitah, kena ada ikatan ukhuwah al-imaniyah. Jangan pula kata, oh, dia ni main kroni ni, oleh kerana dia ni walaupun Musa ni pembunuh, tapi dia ni yakin bahawa Musa bukan bunuh dengan sengaja. Sebab tu hari yang kedua Musa tak buat dah. Bahkan Musa marah pula. Main ni buat ni, nak bunuh orang pula. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, yang ke-10. Sya'nul mu'min daiman yalja' ila Allah. Orang mukmin, walau macam mana gawat, bagaimana keadaan sekalipun, dia tidak lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok, dalam keadaan Musa dikejar, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa lari sambil tengok kiri kanan. Qala rabbi najjini, ya Allah selamatkan aku. Artinya Nabi Musa tidak lupa, tidak lalai daripada meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang mukmin. Kita ni yang kita bimbang bila berlaku apa-apa, susah ke, apa benda ke, sakit ke, demam ke, bencana, kita terlupa kepada Allah. Kita pergi cari bomoh-bomoh, pergi cari dukun-dukun, pergi cari kubur-kubur wali dan macam-macam. La, ya Allah, kata di para ulama salaf, imanuka awwal ma nataqa bihi lisan. Tanda kaedah ni, iman kamu apa yang mula-mula keluar daripada mulut. Kadang-kadang kalau keluar, kita orang beriman, yang pertama keluar sudah pasti Allah. Tak panggil Allah. Bagi orang lain pula dia akan panggil berhala dia. Bawa Syiah dia panggil Hussein. Jadi jangan ada orang duk panggil Badui lah, panggil siapa lah kan. Kita kena panggil Allah Azza wa Jalla. Pergantungan kita dengan Allah, kita kata alhamdulillah. Walaupun ayat ni pendek, tapi kita telah dapat 10 pengajaran daripada peristiwa ini. InsyaAllah, apa jadi kepada Musa? Adakah Musa ditangkap? Atau Musa selamat? Bermula ayat 22, kita sambung dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Para pelajar sekalian, seperti biasa, hari ini kita buka ruang tanya jawab untuk memberi respon kepada beberapa soalan yang ditanya. Setakat yang saya mampu, insyaAllah. Kita rehat sekejap sambil minum air, simpan kitab.
Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, sesi tanya jawab yang ke-29, siri yang ke-29 pada pagi Sabtu 4 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 26 Muharram 1443. Soalan yang pertama, adakah sunat membaca ayat 163 surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi dalam zikir selepas solat? Para pelajar sekalian, kita kena ingat ayatul kursi bermula di mana? Ayat kursi iaitu ayat yang ke-255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke akhir. Itu ayat kursi. Kebor besar. Adapun ayat lain, ayat yang ditanya di sini, ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jauh tu jarak tu. Itu ayat 163. Ayat kursi 255. Jadi kita kena kata ayat kursi itu bermula 255. Baik, kalau kita nak baca juga, kita kena asingkan lah. Yang ada setengah tempat ni dia sambung dalam poster ayat kursi itu sekaligus. Jangan bercampur ayat. Jadi ayat Quran jangan dicampur. Kalau nak campur kena tanda. Ini ayat surah Al-Baqarah 163. Kemudian mari ayat ni 255. Dulu kalau kita sebut baca ayat kursi, orang akan mula dengan ayat ni. Sebab dia tak dapat nak bezakan. Jadi kita kena bezakan di antara nak tanya ayat kursi dengan ayat lain tu. Jangan dicampur lah. Mula-mula saya keluar buku zikir lepas solat ni, zikir pagi petang, dia kata pelik buku ni, tak cukup ayat kursi ni. Kenapa tak mula dengan sana? Wa ilahukum, ayat ni terus mula dengan Allahu la ilaha illa hu. Kata-kata ini ayat kursinya. Habis yang tu ayat lain, cuma dimasukkan. Biasanya para jemaah sekalian setakat pengalaman yang anda tengok ni, dia panggil ayatun mutafarriqat li ajli ruqyah. Biasanya orang yang campur ayat-ayat sana sini tu, dia nak buat ruqyah. Tapi kalau kita nak ayat kursi itu bermula ayat 255 sahaja. Alhamdulillah, saya telah huraikan, tuan-tuan betul tengok dalam YouTube Kampung tentang Tuan. tafsir ayatul kursi. Ada 12 dia punya huraian yang panjang. Tuan-tuan ambil dalam sudah ada dalam YouTube kita, tafsir ayatul kursi sangat mantap. Anda baca satu risalah yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Razak. Baik, soalan yang kedua, macam mana kita nak kira pergerakan dalam solat yang boleh membatalkan solat? Macam mana kita nak kira? Jadi kata para ulama ni, dia kata ittafaqal fuqaha ala butlani solat bil amalil kathir. Ulama ahli fiqh sepakat batalnya solat sekiranya kita buat kerja pergerakan yang banyak, batal. Cuma ikhtalafu, berbeza pandangan ulama yang nak menghadkan setakat mana pergerakan yang dikatakan banyak itu. Maka ulama mazhab Hanafi kata kalau orang tengok tu dia bergerak nampak macam bergerak dalam solat, itu batal lah. Mazhab Syafi'i dengan Hambali, al-marji' banyak tak banyak ni balik kepada uruf. Kalau uruf ni maknanya suasana tengok dia ni bergerak banyak ni bukan solat, maka bukanlah tu. Mana kita nak tengok uruf ni? Payah, sebab pernah Nabi dukung cucu dia dalam solat. Berapa pergerakan? Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata qala Syafi'iyah ulama Syafi'i, dia kata al-khatwatanil mutawasitatani wa darbatani wa nahwihima qalil. Setakat 2 langkah, 2 kali bergerak itu sedikit. Tapi wassalatu min zalika, itu dikira yang berturutan itu banyak. Jadi banyak. Sebab tu bila kita nak pergi penusah depan itu, kita 2 langkah, 1, 2, berhenti dulu sekejap. 1, 2, berhenti. Sama juga kalau kita nak bergerak ni, kena 2 kali. 2 kali tak apa lagi. Tarik ni sekali.
tanya tu. Tapi dikira satu ni yang itu dikira betul. Tapi susah lah. Yang penting bagi kitanya, mengikut pandangan ramai ulama mengatakan, kita tengok kepada pergerakan kita. Kalau orang tengok ni bukan solat, ni main ni, batal lah solat dia. Wallahualam. Sebab itulah pergerakan yang sedikit itu tidak membatalkan solat. Nahak tadi, kalau mazhab Syafi'i yang paling senang kali, 1, 2, 3 batal. 1, 2, 3 batal. Boleh bergerak 1, 2 kali dikira kurang. Sebab bahasa Arab ni 3 tu jamak. Bila jamak tu mana banyak. Wallahualam. Jika ada daki apa-apa benda di celah kuku dalam kadar sedikit, kita pun tak pasti sampai ke tidak air sah ke tidak wudu. Jawab dianya, kalaulah kita nampak benda ni celah kuku ni cat ke gam ke apa benda yang boleh menghalang air, maka kita kena buang, kita kena gigit buang. Tapi kalau setakat nampak hitam itu je kan, maka itu masih lagi dalam skop tidak membatalkan. Sebab apa? Para ulama ni dia bimbang takut bawa pada was-was. Tengok celah kuku aku ni, kaki-kaki aku tengok ada hitam tak masuk air ni, was-was tu. Jadi kalau was-was, jangan layan dia, jangan layan. Jadi seeloknya kalau kita takut was-was, tengok di celah kuku kita nampak ada hitam, ada berkarat tu, putih buanglah supaya tidak menimbulkan was-was. Tapi kalau setakat yang sedikit je nak masuk air, tak apa, itu tidak jadi masalah. Soalan yang keempat, viral sekarang ni dia panggil selawat Jibril. Allahu Akbar. Saya selawat ni banyak dah orang tanya selawat Jibril lah, selawat tu selawat ni. Selawat Jibril ni tuan-tuan tahu ke tidak? Selawat yang paling pendek kali, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu dipanggil selawat Jibril. Siapa dia beriwayat kepada dia, dia reka sendiri. Cuma selawat ini kelebihan dia besar. Tengok dia punya senarai, kelebihan dia, tengok sikit. Kita pun viral sungguh ni. Ramai sekali para pelajar tanda ni. Pagi ke-10, pusingan kedua, bacaan selawat Jibril 500 kali. Pukul 4.30 pagi. Mana ni? YouTube live. Allahu Akbar. Kita kata selawat Jibril ni, dia punya kelebihan dia, setakatnya saya tengok dalam video yang orang bagi ni, dia kata sangat ajaib dia punya kelebihan. Sangat ajaib. Hari Sabtu kami 500 kali, Jumaat 1000 kali. Jadi kita katakan minta maaf lah tuan-tuan. Selawat yang pelik-pelik gini, yang menetapkan berapa-berapa bilangan yang banyak-banyak ini, tidak mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu anjur majlis-majlis yang pelik-pelik pukul 3, pukul 4 pagi tu, bangun tahajud sendirilah. Tak usah duduk join dengan kru-kru yang banyak masalah. Dia selawat Jibril, selawat ni memang dituntut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Allah sedang perintah dalam Quran, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhallazina amanu sallu. Cuma menetapkan kaifiah, cara-cara lafaz-lafaz yang sendiri. Kalau lafaz itu tidak menjadi masalah, tak masalah. Tapi kalau lafaz itu boleh membawakan kepada orang panggil melampau hulu dalam memuji Nabi, maka itu dilarang. Nabi sendiri melarang daripada perbuatan tersebut. Jadi lebih baik tuan-tuan dan puan-puan beramal dengan salawat yang sahih dari Nabi SAW. Yang saya dah keluarkan poster, kita kata hadiah terbaik. Para sahabat menganggapkan hadiah terbaik. Banyak ni orang tanya tentang selawat, tapi selawat Jibril ni kita respon sikit lah, sebab nampak iklan di Facebook kuat sangat. Jadi tuan-tuan, tak usahlah kita duduk ikut dengan trend yang berlaku sekarang. Soalan nombor 5, suami saya ni baik je tu tak sedap tu, ayat tu je dah. Kena kata baik sangat, bau sedap. Tapi dia berkomunikasi dengan saya guna I you. Tak romantik langsung dia ustaz ni. Tapi dengan orang lain boleh pula dia bahasa abang. Dia pergi ke makan di restoran, contohnya panggil budak-budak pelayan tu, ini bagi ke abang air, dengan bini bagi ke air, dengan orang bagi abang. Macam mana ni ustaz? Saya sangat-sangat tergila dengan cara cik abang. Ya, kita cuba
bahasa dengan pasangan tu dengan bahasa-bahasa yang romantis, yang comel-comel panggilan. Nabi SAW sendiri, dia panggil Aisyah, dia tak panggil Aisyah, ya Aish. Aish, maknanya nak panggilan manja. Aish, mana tu panggil manja. Jadi kita panggil lah nama kita, isteri nama apa? Nama Faridah kita panggil. Panggil dah, ke comel tu dah. Tak panggil you apa you. Lepas tu lah, ada setengah orang ni dia bergurau. Dia kata suami dia nama Yahya, bini dia nama Mahani, boleh-boleh anak dia gabung dua tu jadi Ya Maha. Ada juga macam tu, macam-macam cerita. Tapi panggilan sebenarnya, tengok, ini luahan seorang isteri, banyak lagi isteri lain duduk luar. Jadi suami jangan panggil nama-nama yang pelik-pelik. Tapi sekarang ni zaman kita ni pula, dia panggil hulu pula dah. Allah, hulu pula. Jadi kita ni dua-dua masalah. Masalah suami panggil ibu kepada bini. Ibu. Bini pula panggil ayah ke suami. Ini pun melampau juga ni. Yang patutnya abang dengan adik, ya kan? Ada setengah orang tu, tak sedap lingua juga depan orang yang ling. Aduh, lingnya macam-macam dia punya panggilan. Cuma tak tahulah, macam-macam ittifaq lah. Saudara panggillah isteri. Kita mesyuarat nak panggil apa kepada panggil. Tapi jangan panggil ayah dengan panggil ibu. Jangan panggil dua tu. Sebab ada sikit larangan. Panggil ayah, panggil ibu ni. Ada seorang laki-laki panggil kepada isteri dia, ya Ukhayyah. Ukhayyah maknanya ukhti, adik-beradik dia. Maka Nabi tanya, ukhtukah ya? Adik-beradikmu tu. Fakariha zalika wa naha anhu. Mana cara tu Nabi kita tak suka dengan cara itu. Hadis ni riwayat Abu Daud daripada Abu Tamimah Al-Hujaibi. Cuma ulama hadis kata sanad dia dhaif. Tapi para ulama mengatakan tidak elok suami panggil isteri mama, ibu, apa lagi? Mami. Panggil apa kepada bini mamanya? Bukan makmu. Bini awak panggil yang lah, yang ling. Apa dia? Panggil nama pun tak apa. Panggil nama apa isteri dia, panggil nama tak ada masalah kan. Panggil nama yang orang panggil rengkah-rengkah, yang mudah-mudah. Maka kita cubalah harmonikan suasana. Masa kita dengan pelayan yang tak sedapnya dalam soalan ni, dia kata kalau pergi tempat makan ke kedai ke boleh pula dia pasal abang dengan budak-budak penjual tu. Tapi dengan saya duk main ayu. Penat juga berlaku ni. Macam nak buat ni. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Dalam tandas ada air, tapi boleh ke seorang itu guna tisu? Istinja dengan tisu tanpa guna air. Ini masalah kita ni sikit kan. Masalah fiqh kita belajar lama dah. Betul ke tidak? Belajar ilmu fiqh bab istinja ni saya rasa daripada kecil lagi. Istinja ni dibenarkan dengan batu dan dibenarkan dengan air. Kata di para ulama, yang wajibnya selepas qada hajat kita kena hilangkan kesan najis itu. Sama ada dengan air, dengan batu. Zaman dulu, zaman kita ini termasuklah tisu tandas yang keras. Jangan tisu muka yang lembek tu, tak jadi tu berdaya nepeng habis kata orang Kelantan. Berdaya nepeng habis. Tapi kalau kita guna tisu yang keras tu, itu dibolehkan. Saya tengok dalam fatwa-fatwa semasa mengatakan semua itu boleh. Kalau tengok dalam fatwa lama mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia kata apa? Al-Imam Syirazi dalam kitab Muhazzab dia kata, fa in arada al-iktisar ala ahadihima, kita ada air, ada batu, ada alat istinja, termasuklah kertas tadi, tapi kita nak ambil salah satu daripadanya, fal ma'u afdal, guna air lebih afdal. Baik, wa in arada al-iktisar ala al-hajari jazat, mana kalau kita nak ambil atas batu saja boleh, kecuali najis tu orang panggil terpercik keluar, macam orang sakit perut tu dan dia habis sampai ke bawah lah, tak boleh. Kalau dia keluar di tempat dia je boleh. Hanya dia ambil tisu tanah tu, lipat dia, buat 3 bucu, prek kan, dibenar. Kalau 3 kali rasa tak habis lagi, buat 5 kali.
jalan-jalan ni ada setengah tempat airport memang tak ada air. Ada air tapi payahlah kita airport ke di hotel ke di kita masuk tak ada air sudah. Macam mana seluar aku tak solat dari ni lah. Kita guna tisu. Boleh. Yang tak biasa ni sebab kita daripada kecil lagi duduk perli orang. Geng tu tak pasal berak tu. Puak-puak tak pasal berak. Duduk menyanyi ke orang. Akhir sekali bila sampai peringkat kita nak guna, kita pula rasa ihraj, rasa tak boleh ni. Sebab apa? Sebab duduk main perli orang tadilah. Jadi suruh pekonya mengaji saja tak guna. Baiklah. Kalau kita buat dua-dua itu terbaik. Guna tisu dulu, selesaikan, kemudian basuh dengan air. Itu afdal. Baik, soalan yang ketujuh, apakah hukum percikan air kencing yang tak nampak jelas terkena pada pakaian? Ini dibimbangi tuan-tuan boleh membawa kepada was-was, rasa terpencil. Tapi kalau kita setakat rasa je, kita tengok di seluar tak ada apa pun, bau pun tak ada, kesan pun tak ada, tapi kalau nampak percikan tu ada, kena basuh. Kena ambil air basuh seluar kita tu. Basuhkan dia, basuhkan situ lah, basuh tempat yang kena air kencing tu lah. Tapi kalau tak nampak apa, kita rasa yang macam ada, maka ulama mengatakan, ulama Syafi'i, saya ambil ulama Syafi'i, ulama lain banyak lagi ni, dia kata la yalzamu, tak perlu dia basuhkan, tak perlu dibasuh. Dalam kitab Imam Nawawi Al-Minhaj dia kata wa kadza fi qaulin, dalam najis yang tak nampak dengan mata, dia panggil ma'fu, itu dimaafkan. Al-ay la yushahadu bil basari li qillati, tak nampak dengan mata kerana terlalu sedikit, cuma kita rasa macam percikan begitu saja, maka itu dimaafkan. Jangan tuan-tuan sampai peringkat apa? Sampai peringkat was-was. Seluar aku ni kena dah, tak solat lah. Kalau nampak tak ada je, guna. Tapi kalau rasa dia memang ada percikan, basuh kat situ. Kena hati-hatilah, jangan banyak kita buat jadi was-was ni. Inilah punca dia je. Dia main rasa kena. Habis tak solat ni. Kenapa tak solat? Seluar kena air kecil. Dah tukar seluar lain lah. Tak ada. Di RNA sekarang ni sudah tidak disediakan kain. Dulu ada kain kan. Jadi kita kena usahalah kalau mai penyakit was-was ni mari, sediakan kain sebelum musafir. Kata orang sediakan payung sebelum hujan, Abu Anak kata sediakan kain sebelum bermusafir supaya kita boleh solat insya-Allah. Tapi hilangkan was-was. Soalan yang ke-8, kalau wanita yang uzur boleh ke mengajar Quran? Banyak kali dah kita jawab. Kita kata masalah ini majoriti ulama mengatakan haram perempuan haid baca Quran. Dan khilaf lah dalam masalah ini, khilaf ulama. Saya baca dalam fatwa-fatwa ulama semasa, ramai yang mengatakan oleh kerana khilaf, ada ulama kata boleh baca dengan keperluan. Maka kita mengatakan sekiranya wanita ini ustazah, muallimah, kalau dia tak mengajar, 1 kelas, 2 kelas, mungkin seorang dia yang ustazah di sekolah tu, nak tunggu 90 hari lagi jadi terbiar budak-budak, maka dikatakan boleh dia mengajar. Wallahu alam. Tapi kalau saya nak baca surah Kahfi, tak payah baca. Surah-surah yang panjang-panjang untuk ibadat khususi, kita kata stop. Sebab majoriti ulama menyebut sedemikian. Kalau setakat baca ayatul kursi untuk nak amalan pagi petang untuk tidur ni, insya-Allah dibolehkan kerana tahsin dia panggil, untuk vaksin immunity, menguatkan mengawal kawalan diri daripada diganggu oleh syaitan dan lain-lain. Soalan yang ke-9, tuan-tuan dengar ni, berdoa dan baca doa ayat-ayat tertentu, apakah bezanya? Katanya, siapa kata tahu, baca doa ada kiraannya, ada fadilahnya. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, apa yang saya faham daripada soalan ini, kita berdoa dengan baca doa sedikit perbezaan. Kalau baca doa, benda yang sudah ada dalam format, kita baca dalam buku doa, itu dipanggil baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau kita berdoa, mana kita sendiri yang berdoa, minta dengan Allah apa yang kita nak. Itu mana berdoa dengan baca doa. Yang terbaiknya berdoa ke baca doa? Jawabnya berdoa. Berdoa
kita minta apa yang kita nak dari lubuk hati kita, itu lebih baik daripada kita hanya sekadar apa? Sekadar membaca. Baca kadang-kadang makna pun tak tahu. Maka itu baca. Cuma satu lagi yang saya nampak daripada soalan ini, dia panggil doa yang berbentuk zikir. Doa yang dijadikan zikir, maka itu memang ada bilangan dia. Lepas solat Nabi kita ajar 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dengan 33 kali Allahu Akbar. Sama juga waktu nak tidur, zikir pagi petang, ini baca 3 kali, yang ni baca 7 kali contohnya. Maka zikir ataupun kita panggil zikir ataupun doa yang berbentuk al-adad, ada bilangan, maka kita kena pastikan bilangan tu tepat. Tak boleh pahala ke saya kalau tak tepat? Tak boleh pahala ke? Kita kata boleh pahala, tapi janji pulangan itu mesti kena ikut SOP. Sebab Nabi kita nak tengok hati kita ni khusyuk ke tidak. Ni tak tahu apa, subhanallah, berapa bilangan? Subhanallah, tak tahu apa lah. Kita kena biar tepat lah. Bila Nabi sebut bilangan, ada hikmah tersendiri. Sebab itulah bilangan-bilangan di dalam ibadat ni tak boleh kita letak pandai-pandai. Yang tadi, siapa dia baca zikir 500 kali, yang ni boleh kelebihan sekian-sekian, boleh berjalan atas air, terbang atas angin contohnya. Kita kata kalau penetapan ibadat tanpa mari daripada sunnah Nabi, maka itu nama dia rekaan. Kena ingatlah dia punya kaedah. Tak payah tanya banyak-banyak dah. Semua bacaan-bacaan, zikir-zikir kita boleh baca, tetapi nak menetapkan ini pahala ini sekian-sekian, berapa kali, biarlah mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama juga ulama mengatakan selawat kita boleh selawat dengan apa-apa selawat. Tapi kalau selawat rekaan, biasanya dia akan bawa pahala yang melampau-lampau, yang pelik-pelik. Sekali baca selawat kami ni lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Selawat ini diterima oleh guru kami di Madinah, dengan tangan Nabi keluar daripada kubur, hulur tangan salam, ijazahkan selawat. Orang tanya dia, kenapa Nabi tak ajar ke sahabat? Dia kata tak padan dengan sahabat nak terima selawat. Ini melampau. Jadi selawat inilah yang kita rasa patut diketahui. Soalan yang ke-10, saya ingin mendapat penjelasan mengenai air mustakmal. Dia kata dalam kita belajar dalam fiqh ni, air mustakmal ni air yang telah digunakan ketika bersuci. Kita ambil wudu air sedikit, maka dia jadi air mustakmal. Jadi alhamdulillah, Anan telah tulis keluar satu pamphlet. Tajuk dia hukum air mustakmal. Ada risalah ni. Nanti kalau tuan-tuan nak, kita suruh admin masuk dalam grup lah. Air mustakmal ni maknanya bagi kita mazhab Syafi'i, air yang suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan, nama dia air mustakmal. Bila jadi mustakmal? Apabila air itu kurang daripada 2 qullah. Kurang daripada 2 qullah. Kalau cukup 2 qullah, kita boleh celup dalam tu. Boleh ambil wuduk macam kita ambil di qullah di masjid kita kan. Zaman dulu ada qullah. Sekarang ni tak ada qullah dah. Zaman pandemik ni mana boleh main qullah-qullah. Maka air mustakmal ni ulama berbeza pendapat tentang dia. Pendapat yang pertama, air mustakmal suci tapi tidak menyucikan. Dia kata ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat ada juga mazhab Hanafi mengatakan demikian, dan Hambali. Tapi satu pendapat yang kedua, dia itulah pendapat dia kata air ini suci dan menyucikan. Ini pendapat Imam Hasan Basri, Sufyan. Mazhab Maliki dia kata suci. Dan anda tengok Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kita Ihya, dia panjang sekali dia bahas tentang air mustakmal ni. Nampaknya Imam Ghazali lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan air mustakmal ni kalaulah air itu tak ada kesan apa-apa, boleh je digunakan. Saya pilih pandangan yang kedua ini yang mengatakan boleh digunakan. Penjelasan panjangnya tuan-tuan tengok dalam risalah kita, air jenis dan hukum air mustakmal dan air 2 qullah. Kalau tak mau tengok pun tengok dalam YouTube. Sudah ada video kita urai panjang. Tajuknya air mustakmal. Search je dalam apa ni, dalam halak Abu Anak Madani di YouTube tu. Ada di situ. Mudah ya.
Ada juga cerita nakal kalau tuan-tuan nak dengar lah kan. Bila admin kita kata sudah ada dalam YouTube, dia tanya balik, minta link. Kita kata tolonglah cari. Allah, dah orang dah bagi dah tempat ruang nak cari. Udah cari semua tu. Orang lama dulu mengembara beribu batu nak pergi cari ilmu dah. Kita nak mengembara udah cari. Buka YouTube halakah Abu Anam Azhari, air Musta'aman. Itu pun minta link juga. Jadi kadang-kadang waktu free admin kita layan, tapi waktu dia orang sibuk, dia pun minta maaf gitu lah. Carilah sendiri. Takkanlah nak kompai aku semua benda kena jawab lah ke kan. Tuan-tuan pun pandai telefon di hujung jari 24 jam bergayut dah. Sekarang ni orang tak cukup dengan handphone 1-2 dia bawa, tapi nak cari ilmu tak jumpa-jumpa juga. Macam mana? Soalan yang ke-11, saya nak bertanya juga untuk amalan baca surah Kahfi ni kena baca 2 kali ke? Sebab ada hadis kata malam, ada hadis kata pagi. Kita kata kalau tuan rajin 2 kali dipersilakan. Tapi kalau tak rajin 2 kali, ambil sekali lah, sama ada baca malam atau pagi. Sebab tajuk dia kan dalam hadis tu kata diberi cahaya sampai ke Jumaat depan. Manakala kita mula minggu ni baca malam, minggu depan malam jugalah baru dia punya tempoh tu, tempoh seminggu tu. Boleh je baca pagi pun boleh, baca malam boleh. Tengok di mana waktu yang kita mempunyai kelapangan. Yang tak boleh je tuan-tuan tak baca. Tak boleh. Allahu Akbar. Yang tak baca tak boleh. Jadi kata ulama, zakar al-fuqaha, ulama kata yajuz, harus baca surah Kahfi ni ba'da ghurubi syamsil khamis, selepas maghrib. Masuknya maghrib hari Khamis sampai ke sebelum maghrib hari Jumaat. Macam selawat juga. Selawat ni kita diminta supaya berselawat daripada maghrib Khamis sampai maghrib hari Jumaat. Mana 24 jam tempoh. Malangnya kita tak sampai 200 kali tak sampai. Tapi kalau waktu Zoom panggil kan, pukul 4 pagi nak bangun selawat, boleh pula bangun. Yang Nabi suruh buat banyak ke selawat pada hari Jumaat ni sebab tak ada Zoom panggil, kita tak terbuat. Ini masalah kita, bukan masalah Zoom. Baik, jadi saya kata surah Kahfi tadi kalau nak baca 2 kali, bacalah. Kalau tak mau baca 2 kali, baca sekali pun boleh. Ini ada soalan yang menarik lah. Apakah beza perkataan dalam Quran fatara, khalaqa, ja'ala, yursil, yab'asu? Kita kata perbahasan ni panjang. Biasanya anak akan hurai ketika kita sampai di ayat tertentu. Cuma ulama katakan khalaqa, fatara kan. Khalaqa menciptakan, menjadi. Fatara pun menciptakan. Fatara maknanya mencipta daripada tanpa. Contoh ja'ala, jadi juga. Jadi dia punya perbahasan dia panjang lah. Khalaqa tu makna yani ijadu syai', mengadakan sesuatu. Ini khas bagi Allah Azza wa Jalla sajalah, sebab dia yang menciptakan. Jadi la yusnadu ila bashar. Kita boleh kata dia ni khalaqala, ja'ala, kita buat boleh. Tapi yang menciptakan sebetul-betul siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Fatara, jadi fatara ay aujadahu ibtida'an. Mencipta kali pertama itu dipanggil fatara. Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi ni, tak ada lagi penutup. Ja'ala hadzal fi'lu ya'ti ba'dal khalq. Allah Taala dah ciptakan makhluk ni daripada sekian-sekian, jadi orang lain tu buat daripada juru buat. Wallahu alam, panjang perbahasan. Sama juga yursilu yab'asu. Biasanya kalau kata al-ba'su lebih kuat. Irsal dia panggil irsal ni macam kita kata menghantar. Saya hantar pegawai saya pergi. Biasa ya. Tapi kata kalau al-ba'su maknanya kita mengutuskan satu rombongan. Itu dipanggil beza di antara al-ba'su wal irsal. Wallahu alam. Tengok dalam kitab lughah, panjang perbahasan dia. Soalan yang ke-13, adakah fidyah solat? Yang ni ilmu amali. Sesuailah kalau kita nak bincang-bincang di sini. Sebab ada orang sebarkan video menggalakkan supaya pergi bayar fidyah solat. Setiap solat secukup beras. Sama macam puasa. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Puasa fidyah memang disebut dalam Al-Quran Tuhan sebut it'am tu.
Fafidyatun. Tak, itu dalam ayat haji. Mana ayat puasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Fidyah itu disebut, tapi untuk puasa. Dalam solat tidak disebut. Dalam hadis pun tidak ada Nabi kita suruh ganti solat, tidak ada. Yang ganti puasa memang ada. Maka kita mengatakan Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Tuan-tuan dengar, saya baca kitab mazhab Syafi'i ini. Man mata wa alaihi salatun, siapa dia mati, dia meninggalkan solat, fala qada'a wala fidyah, tak ada qada, tak ada fidyah. Wa fi wajhin, jadi ada satu pandangan ini wa alaihi wajh, satu pandangan daripada mazhab alaihi katsirun min ashabina. Ramai jugalah ulama-ulama mutaakhir Syafi'i, ulama awal tak ada. Dia kata yut'im, dia boleh bagi makan setiap solat itu secupa. Intaha wallahu alam. Kita mengatakan ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil untuk bayar solat. Kalau tidak ramai orang tak solat, dia senang-senang sewena-wenanya, tak ada masalah. Aku dah sediakan duit dah sediakan untuk bayar pampasan solat. La, kita kata tidak ada dalil. Sebab tu bagi anak, bila orang mari nak bayar fidyah kepada ayah dia, saya akan nasihat. Tak ada dalil ni tuan-tuan, bayar solat ni, pampasan untuk solat ni tak ada dalil. Dia kata tak apalah ustaz, saya dah niat dah nak bayar, saya bagi sedekah lah berah ni kepada arwah ayah. Boleh kita terima. Tapi kalau kata nak bayar, sukar. Nanti kita endorsekan bayaran sedangkan benda tu tidak ada dalam syariat, bermakna kita makan hak orang tanpa hak. Sama juga dengan fidyah puasa. Bukan semua orang sakit kena bayar fidyah, ada orang sakit tak payah bayar fidyah. Contohnya orang ni sakit bulan Ramadan baru ni, sakit berterusan, kena stroke ke kena apa, sampai dia mati. Imam Nawawi kata tak payah bayar fidyah, sebab dia tidak ada masa untuk ganti balik puasa dia. Kena hati-hatilah dalam masalah ini. Ni ada setengah ni galakkan video, nak bayar sini-sini. Cara nak bayar, mari sini. Mari sini. Kita beli beras, kita tolak, mari tolak, kita atas troli, tolak, mari. Akhir sekali bolehlah 500 ke ustaz. Terbayarlah sudah video solat kita selama 50 tahun. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tahu tolak, mari itu. Itu ke caranya. Kalau awak nak sedekah sungguh. 50 kapik beras, ambil sedekah untuk arwah ayah saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, pahala sampai kepada dia. Boleh. Tapi kita ustaz-ustaz, bapak lebay, kalau benda yang tidak ada dalil, jangan berani-berani kempen orang masalah ini. Baik, soalan yang ke-14 saya nak ambil sikit hari ini. Kalau kita baca dalam solat surah yang ada sajadah, contohnya surah Al-A'raf. Al-A'raf ni akhir surah dia ada sujud tilawah, kita pun turun. Selepas daripada bangun semula, tegakkan balik kepada qiyam, boleh terus rukuk atau kena baca surah lain? Jawabnya ada dua cara di sini. Para ulama mengatakan apabila kita bangun, kena bangun berdiri. Sebab kita nak rukuk tu daripada jangan bangun tu pakai rukuk lalu, tak boleh. Bangun tegak dulu. Maka di situ kita ada dua pilihan, sama ada kita nak sujud, nak rukuk selalu ataupun nak baca ayat, boleh juga. Contohlah kita kata bila kita tidak sebab bila kita sujud, kita bangun Allahu Akbar, berdiri balik. Kalau kita nak sujud, nak rukuk, boleh Allahu Akbar, rukuk. Ataupun kita nak sambung surah lain, dua-dua tu boleh. Dua-dua tu dibenarkan. Sama ada yaqra ba'da ruku', ba'da sujud wa qabla ruku' au wa in qara'a fala ba'sa. Jadi maknanya boleh dua-dua lah. Nak baca boleh, tak nak baca pun boleh lah. Dah akhir surah dah, kita pun rakaat yang kedua dah, kita nak turun balik, turun. Soalan yang ke-15 dalam kuliah semalam, kuliah Riyadhus Salihin, larangan daripada isbal, melabuhkan pakaian lebih daripada 2 buku lali bagi orang lelaki. Khilaf ulama dia tu, ada ulama mengatakan
bukanlah dalam solat, yang luar solat pun jangan lebih daripada buku lali lah. Potong selalu seluar kita biar setakat itu. Biar setakat mana? Setakat buku lali nak keluar daripada khilaf ulama. Jadi pandai pula ni, waktu nak solat dia lipat seluar, lepas solat labur balik kan. Sebab apa? Sebab takut jadi makruh dalam solat, tidak baik. Wallahu a'lam. Panjang dah huraian tentang semalam. Kita dah hurai panjang dalam kuliah Riyadhus Salihin bab yang ke-118 dan 119. Soalan yang ke-16. Adakah sekiranya saya melipat kaki seluar saya ke barat setengah betis diambil kira sebagai tidak melakukan pakaian? La. Dalam hadis malam kita sebut hadis sahabat mari tanya tentang pakaian kan. Jadi Nabi kata setakat setengah betis. Kalau tak mau juga turun bawah tak apa, tapi jangan lebih daripada bawah pada buku lagi. Cuma soalan dia ni, kalau dia pakai seluar sampai betis macam mana, kita kena tengok ke suasana lah. Suasana mungkin suasana di tempat kita orang tak pakai macam tu. Kalau nak pakai setakat tu, dia pakai seluar mandi tu boleh ya. Seluar naik katil bersikap kan. Seluar naik bersikap banyak kan penggatih ni. Seluar ni setakat betis lah. Tak. Kalau seluar bola sampai paha, maka kita mengatakan tengok keadaan. Pasal itulah dalam fatwa semasa ni, fatwa Lajnah Daimah kata raf mustau ila nisfi saq qad yakun tarkuhu aula. Jadi kita kena tengok kepada keadaan. Kalau uruh orang tengok pelik, apa dia ni seluar sekali, kita turunkanlah, tapi jangan lebih daripada buku lagi. Kalau kita kata masyarakat kita ni biasa-biasa, tak apa, silakan. Jadi tengok, jangan sampai kita buka pintu orang duk mengumpat hak kita. Oh, saya ikut sunnah ustaz. Sunnah boleh sampai bawah. Kenapa kalau kita nak berkerah di situ? Kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. Ada setengah pelajar dia kata dia tak puas hati lah, buat anak ni tak keras dia punya jawapan. Kalau kata ulama kata setakat ni ya, kenapa? Kita ada pandangan banyak. Saya nak memilih pandangan yang lunak, yang sederhana, realiti dalam kehidupan kita. Sebab tu anda tengok ramai juga syekh-syekh kami di ulama-ulama besar, tapi kain dia tak ada setengah betis. Dia duduk turun sampai buku lali, sampai atas buku lali sikit. Kita kata kenapa syekh tak angkat betis? Dia kata bukan syarat, bukanlah makna tidak disebab sampai setengah betis. Kita kena letaklah situ. Ambillah pandangan yang sederhana. Kita kata alhamdulillah. Hadzal ladzi nakhtaru, ini cara jawapan yang kami pilih. Soalan yang ke-17, ayat Quran surah Inna Quran Al-Fajri, ayat 78 surah Al-Isra. Ayat itu adakah masuk keistimewaannya solat subuh itu? Kita kata na'am, solat subuh ni memang solat yang banyak keistimewaan dia. Pada itulah kata di para ulama tafsir, kan, wa Quran Al-Fajri maksudnya solat subuh sendiri itu, sebagaimana ditafsir oleh Ibnu Abbas dan lain-lain ulama salaf. Sebab Quran tu dipanggil termasuk daripada rukun solat itu baca Quran. Masuk dalam rukun solat itu baca Quran. Kata Ibnu Katsir, wa qawluhu ta'ala wa Quran al-fajri, yakni solat fajar. Cuma ada kelebihan, na'am. Sebab solat fajar itu masyhur disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang tukar shift, yang malam dengan yang pagi, dia turun waktu solat subuh. Jadi solat subuh tu kita sekali dengan malaikat. Maka itu ada kelebihan. Untuk maklumat panjang, saya syorkan tuan atau puan tengok kepada rakaman kita tafsir surah Al-Isra ayat 78. Tuan-tuan buka dalam YouTube, cari Al-Isra, tafsir surah Isra siri yang ke-20. Sudah terjawab di sana, panjang perbahasannya. Alhamdulillah. Soalan yang ke-18, Allah melarang kita menyakiti orang yang kita beri. Dia panggil mengungkit, kan? Mengungkit pemberian itu larang, dosa besar. Soalan saya, kalau kita minta hutang dengan orang termasuk menyakitkan juga. Kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kalau hutang itu sudah cukup tempoh dia hari ni
4 hari bulan 9 2021. Kita pun tahu dia ada duit. Dia baru dapat bonus ke, dapat prim ke, dapat apa ni. Ni lah orang sibuk-sibuk duit sehari dua ni, apa benda yang duk kelahi ni. Sampai bertukar kerajaan ni isu duit KWSP ni contohnya, dia baru dapat duit. Contohnya kita pergi minta sebab waktu sudah cukup. Tidak pernah menyakiti orang. Tapi kalau dia memang tak mampu, tak larat, maka Allah Ta'ala galakkan kita, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kita tengok dia tak larat, dia kena PKP, dia kena hilang pekerjaan, walaupun tempoh meminta hutang sudah cukup, kita lanjutkan tempoh, moratorium kata orang sekarang, itu lebih baik. Digalakkan. Nabi sebut dalam hadis, man anzara mu'siran, siapa dia menangguhkan hutang orang yang susah, aw wada'a anhu, atau kita lepaskan hutang, tak apalah, musim PKP, aku alhamdulillah rezeki banyak, engkau sempit,